Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 4. Apa khabar kamu hari ini? Teacher doakan semuanya sihat-sihat belaka dan sudah semestinya sudah bersedia untuk belajar sains bersama teacher pada hari ini. Murid-murid, silalah bersedia dengan buku teks sains, buku nota sains. Yang ketiga ni modul mesra digital dan juga alat tulis. Jom baca doa belajar. Murid-murid, sekiranya minggu lalu kita telah belajar berkenaan dengan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Jadi, minggu ini kita akan menumpukan kepada tajuk bunyi yang memudaratkan. Sekiranya kamu masih ingat, ada beberapa kesan bunyi yang memudaratkan kepada kita. Jadi, kita akan mempelajari lebih lanjut berkenaan subtopik tersebut. Ini kamu boleh jadikan ia nota. Jangan lupa tulis tajuk, hari dan tarikh hari ini iaitu 23 hari bulan 9 2021. Dan kamu boleh rujuk buku teks muka surat 119 dan 120. Okey murid-murid. Bunyi yang kita pelajari pada minggu lepas yang mengganggu untuk berkomunikasi, mengganggu ketenteraman, bising, bingit, itu merupakan salah satu pencemaran bunyi. Bunyi yang bising daripada persekitaran, kenderaan, kerja-kerja pembinaan yang mengganggu ketenangan, itu merupakan pencemaran bunyi. Selalu kamu dengar pencemaran alam sekitar. Kalau sebut pencemaran, mesti kamu ingat yang buang sampah, yang bau busuk, air kotor kan. Tapi sebenarnya apabila ia mengganggu ketenangan kita, kita sebut itu adalah pencemaran bunyi. Okey, kerana pencemaran bunyi ni memberi kesan buruk kepada kesihatan dan tingkah laku bukan manusia juga. Manusia je, haiwan juga. Sebab haiwan pun tak suka bunyi bising. Kan? Kalau kamu perasan, kalau anjing, kalau kamu jerit kat dia, dia lagi kuat dia menyalak. Okey, kita pergi pada poin pertama. Persekitaran yang bising ni, itu pencemaran bunyi ni, mengakibatkan apa yang pertama sekali, sukar untuk kita berkomunikasi. Kerana persekitaran bising menjejaskan tumpuan kita kan, kita pun tak dengar jelas apa yang cuba disampaikan. Jadi sukar untuk kita berkomunikasi. Kadang-kadang orang tu cakap lain, kita dengar lain. Okey? Tak sampai maklumat. Okey, yang kedua, tekanan emosi. Kenapa tekanan emosi ni? Yelah, kadang-kadang bunyi bising ni mengganggu kita kan. Tidur tak cukup, keletihan. Jadi macam rasa nak marah. Kadang-kadang kamu balik nak berehat di rumah, tiba-tiba bisingnya, terutama sekali kawasan apa orang cakap, construction, pembinaan. Kita nak balik rumah, nak rehat sebab penat. Mungkin kamu balik daripada sekolah, nak rehat dah seharian. Ini teacher cerita kalau kita PDPR bersemuka. PDPR bersemuka pula, PDP bersemuka. Kalau PDPR pula, bayangkanlah kamu nak dengar video teacher ni, tapi bising. Membuatkan kamu rasa tertekan. Itu tekanan emosi. Yang ketiga, mengganggu ketenangan. Tengah-tengah tenang aja tiba-tiba bunyi horn. Kuat. Kamu baru je nak, orang cakap, nak releasekan tension. Baru lepas PDPR, nak rehat sekejap. Dah bising. Itu mengganggu ketenangan. Ini yang mengganggu ketenangan ni bahaya. Ia mempengaruhi tingkah laku kita lah. Kita jadi agresif, jadi nak marah. Kan? Okey, dan yang keempat, masalah pendengaran. Ini teacher sentuh minggu lepas. Bunyi bising yang kita dengar ni terlalu kerap ni dan terlalu kuat, menyebabkan masalah pendengaran. Kita jadi kurang dengar. Kalau orang cakap slow, dah tak dengar dah. Sebab dah biasa sangat bunyi yang bising dan mengganggu gegendam telinga kamu. Takut pula satu hari nanti mula-mula dia jadi pekat badak. Pekat badak ni kejap dengar, kejap tak dengar. Kan? Takut jadi
pekak. Ada perkataan lain ke selain pada pekak? Macam kasar dengan, tapi itulah pekak ni masalah pendengaran lah. Okey. Minggu ni sikit je nota. Kamu percayalah. Tengok sikit je. Teacher tunjuk. Salin pun senang je. Okey, pencemaran bunyi ni kita boleh mengurangkan dia. Sebab kita nak overcome lah. Kita tak nak hidup dalam keadaan apa, tekanan emosi, tak tenang. Tak nak ada masalah pendengaran. Ada beberapa cara yang boleh kita praktikkan untuk mengurangkan. Dia tak boleh kita nak menghilangkan pencemaran bunyi tu sebab bunyi sentiasa ada. Tapi kita nak mengurangkan pencemaran bunyi tu. Okey. Yang pertama, apa yang boleh kita buat? Kamu rujuk buku teks muka surat 120 ya. Okey. Ini subtopik yang kedua, mengurangkan pencemaran bunyi. Okey. Bunyi yang terlalu kuat atau bunyi yang kita tak nak, yang tak diingini, dapat dikurangkan dengan okey. Dia bukannya kita nak hilangkan ya, supaya ia lebih senyap atau kurang jelas, kurangkan sikit frekuensi bunyi itu. Okey. Yang pertama sekali, memakai pelindung telinga untuk melindungi telinga daripada bunyi pesawat yang terlalu kuat. Ini pekerja-pekerja di lapangan terbang. Terutama sekali yang menjaga laluan tu. Bayangkan kalau mereka ni tak pakai pelindung telinga. Ini akan mendatangkan masalah pendengaran pada diorang. Nanti gegendang rosak. Dan juga yang yang angkat-angkat beg tu, yang bawa macam dia bawa truk ke, bukan truk lah, dia bawa kenderaan ke pesawat, dia nak turunkan beg tu pun perlu pakai. Sebab kadang-kadang bukannya pesawat tu sampai terus offkan enjin, tak. Dan bunyi sangat kuat, bunyi kipas, bunyi enjin pesawat sangat kuat. Jadi pekerja di lapangan terbang ni yang di kawasan padang tu perlu memakai pelindung telinga. Ini cerita di lapangan terbang. Kalau rumah kamu macam mana? Contoh kalau rumah kamu di kawasan perindustrian ataupun kawasan pembinaan, ataupun sekarang ni kita banyak ada kereta api laju ni, LRT, MRT, komuter, bunyi bising kan? Jadi caranya macam mana kita nak kurangkan bunyi ni? Kita memasang penyerap bunyi seperti pemaidani, langsir, tingkap. Okey? Kita tengok gambar ni. Dan perabot rak buku pada dinding ni pun membantu. Kenapa pada dinding? Kenapa perabot tu kadang-kadang kita letak rapat pada dinding? Dinding adalah objek yang keras. Jika kamu ingat lagi tajuk yang mula-mula kita belajar, tak adalah mula yang pasal bunyi boleh dipantulkan pada permukaan keras. Jadi dinding kamu permukaan keras. Alat-alat ini ataupun perabot ini, objek-objek ini membantu supaya pantulan bunyi tak terjadi. Fungsi pemaidani, langsir, tingkap dengan perabot rumah kamu, selain pada mencantikkan rumah kamu, ia juga penyerap bunyi yang baik. Okey. Dan yang ketiga, ni tak ada dalam buku ya, teacher tambah. Menutup tingkap untuk mengurangkan bunyi bising masuk ke dalam rumah atau bilik. Kamu biasa buat ni. Kan? Kalau bising kat luar, kamu masuk bilik, kamu tutup pintu bilik kamu. Tetapi secara tak langsung, itu adalah kamu menghalang bunyi bising lah masuk bilik kamu. Ini adalah salah satu cara lah. Tutup tingkap. Inilah rumah-rumah yang di kawasan, itulah teacher cakap tumpuan kawasan yang bising ni. Kawasan pembinaan, kawasan di landasan kereta api, di tepi highway. Jadi bukannya selain pada fungsi dia, kita tutup tingkap ni
untuk mengurangkan bunyi bising masuk dalam rumah. Salah satu sebab lain sebab kita nak kurangkan habuk masuk rumah kita kan kalau kawasan pembinaan. Okey, kamu tengok dalam buku 120 buku teks situasi 3. Dia tunjuk ada lori sampah, teacher rasa ping-ping, dia bunyikan horn. Bagaimanakah penggunaan pokok boleh membantu mengurangkan pencemaran bunyi di persekitaran kita? Okey, tengok teacher punya point nombor 4. Point teacher nombor 4. Ini cara kita nak mengurangkan pencemaran bunyi. Point teacher nombor 4 itu, kita menanam pokok kerana ia boleh menyerap bunyi. Kenapa pokok boleh menyerap bunyi? Pertama sekali, ia ada daun yang bersifat lembut yang boleh menyerap bunyi. Dan perabot-perabot rumah kita diperbuat daripada kayu kan, kebanyakannya. Jadi kayu-kayu itu boleh menyerap bunyi. Okey? Itu sahaja daripada teacher. Sikit saja kan pada minggu ni. Tapi kamu ada tugasan ya, selain pada pencemaran bunyi, dengan mengurangkan pencemaran bunyi nota yang kamu salin pada teacher ni. Nombor 2, kamu perlu buat latihan dalam modul mesra digital muka surat 60. Muka surat 60. Teacher akan bincangkan tajuk ni ataupun latihan ini pada video teacher yang akan datang. Jadi tolong bersedia dengan jawapan. Jadi kamu nanti sambil kamu tengok teacher punya video, kamu boleh semak jawapan kamu. Muka surat 60 nanti tanda ya, muka surat 60. Itu sahaja daripada teacher pada kali ini. Teacher harap perkongsian sedikit daripada teacher ini memberi penambahan ilmu setelah kamu cuti seminggu tak belajar sains kan. Okey, sehingga kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.